أين الصلاة وأين غاب المنبر بل أين صوت بالتلاوة يجهر بكت المآذن والمساجد أغلقت وبكى فؤادي والمدامع تنثر مذ أن خلقنا والصلاة مقامة واليوم جاء بمنعها من يخبر ذاك احتراز من عدو صامت دهم الأنام فساد ذاك المخبر قالوا ذكرونا فاتكم متربص فتكاتفوا وتجنبوا وتحذروا فتفرقت تلك الجموع حزينة وقلوبهم من حزنها تتفطر والروح تهفو للصلاة جماعة ولجمعة تاقت نفوس تجأر يا ربي فاث بانكشاف عاجل ما عاد صبر ملل باطن يصبر أين استغفر الله العظيم من الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan sama-samalah kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kuliah ini boleh diikuti daripada FB saya, Ikmal Zaidi Hashim, dan juga boleh juga melalui FB Masjid Putra, page Masjid Putra, Putrajaya. Cumanya kalau yang ikuti daripada page Masjid Putra ada masalah, sebab kami ada sejak sehari dua ni ada masalah internet, jadi boleh terus pindah. Maknanya kalau tengah-tengah tengok di Masjid Putra tu boleh ada masalah, terus pindah ke masjid ke FB saya sendiri, insya-Allah. Baik, kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada muka surat 116 yang tengah-tengah tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun.
أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني أنه يجهر، والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. Okey, baik. Ini cerita baca kuat ke baca perlahan dalam solat, ya, dalam solat. Baik. Membaca Al-Quran dengan menguatkan suara dalam solat subuh, ya, Jumaat, 2 hari raya, ya, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak. Ambil perhatian tu, dengan tiga-tiga pula kita baca kuat. Solat tarawih, ya, dan solat witir sesudahnya. Ini fasal, tentang fasal ini. Dia kata ulama muslimin bersepakat, ijma', ya, ijma' ulama muslimin mengenai hukum sunat membaca Al-Quran dengan menguatkan suara, dengan jahar, ya, dalam solat subuh, Jumaat, 2 hari raya, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak, solat tarawih dan solat witir sesudahnya. Perbuatan ini adalah sunat bagi imam dan orang yang mengerjakan solat secara sendirian. Maknanya kita kalau solat seorang-seorang pun, ya, di rumah contoh kata, ya, solat seorang-seorang, kalau boleh elakkanlah solatlah berjemaah, kan. Dah saya tak ada makmum, ustaz, bujang, apa nak buatkan. Itu, ya, dalam PKP pula tu nak cari siapa jadi makmum, kan. Tak apalah, solat seorang-seorang pun boleh baca jahar, ya, boleh baca kuat pada tempat yang boleh kuat lah. Tu dia, ya. Perbuatannya adalah sunat bagi imam dan orang yang mengerjakan solat secara sendirian. Manakala manakala makmum tidak sunat baginya menguatkan suara mengikut ijma' ulama. Makmum jangan kuat suara, kan. Lepas sebab tu bila suara makmum, bila dia baca Fatihah, atau ialah dia baca sebagai makmum lah Fatihah lah, kan, sebab dia hanya perlu baca Fatihah saja. Janganlah sampai imam di depan tu boleh dengar kau punya bacaan, ya. Apa pasal? Tak nampak muka. Siapa lagi yang tak nampak muka saya ni? Tak ada video ke? Siapa lagi ada tak? Siapa boleh bagi komen sikit? Nampak ke tidak muka saya ni? Sekejap, saya tengok dalam ni. Ada? Tolong ni sikit, tolong komen sikit, ada tak yang tak nampak muka saya? Selain Ustaz Imran. Nampak? Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Tak apa. Kalau ada yang nampak, ada yang tak nampak, tak apa. Jadi kalau semua orang tak nampak, ya, jelas. Masa ada kot apa internet kot, tak apalah. So dia kata, manakala makmum tidak sunat baginya menguatkan suara mengikut ijma' ulama. Tadi saya kata jangan sampai makmum punya bacaan itu imam depan boleh dengar bacaan Fatihah dia sebab terlampau kuat. Ni kadang-kadang kita lupa diri lupa diri yang waktu makmum, kan. Jadi biarlah bacaan tu, ya, kita tahu dalam fiqh bacaan kita hanya didengar oleh kita, kan.
Bukan dia dengar sampai ke imam depan tu dengar. Paling kuat pun didengar oleh orang sebelah-sebelah, itu pun makruh kalau kalau kuat sangat, dan boleh jadi haram kalau sampai mengganggu orang kanan dan kiri. Ini sampai saya jadi imam boleh dengar bacaan dia. Lepas itu pula bacaan tu salah pula tu. Aduh, tu bukan salah semua lah, tapi adalah silap-silap tu. Kan jadi macam tak bagus lah kan. Ya. Ada juga yang berlagu kan. Bila tadi saya dalam suratul Fatihah saya baca lagu Bayati contoh kata, saya dia sambung Bayati kat belakang tu kan. Bismillahirrahmanirrahim, saya boleh dengar kat belakang. Alhamdulillah, apa benda ni kan. Buat bertenang lah, nanti ustaz tak ada jadilah imam kan. Contohlah, jadi benda-benda macam tu kita kena hati-hatilah ya. Baik. Manakala makmum tidak sunat baginya menguatkan suara mengikut ijma' ulama, namun sunat baginya menguatkan suara dalam solat gerhana bulan. Ya. Dan tidak sunat dalam solat gerhana matahari. Sebab gerhana matahari di waktu siang, kan? Ya. Dia kata di sini, wala yajhar fi, betul, dan tidak sunat untuk dia menguatkan suara pada solat sunat gerhana matahari. Mana kalau solat gerhana bulan kita kuatkan suara. Sunat menguatkan suara dalam solat sunat istisqa, minta hujan. Kan? Masa awal-awal saya jadi imam besar di Masjid Putra dulu, rasa lepas sehari dua kot kan kita jerebu masa tu kan, keluar arahan buat solat sunat istisqa lepas solat Jumaat kan. Di sunat kita kuatkan suara. Maknanya baca jahar lah, jahar maksud kuat satu baca jahar. Dan tidak sunat dalam solat jenazah. Solat jenazah perlahan. Jika dilaksanakan pada waktu siang, begitu juga pada waktu malam menurut mazhab yang sahih lagi terpilih. Makmum tidak sunat menguatkan suara dalam solat-solat sunat pada waktu siang, kecuali solat 2 hari raya, ya, dan solat istisqa yang kami sebutkan tadi. Maknanya apa? Kalau dia sembahyang seorang lah kan, ya, kalau dia sembahyang seorang-seorang, dia solat sunat hari raya tapi seorang-seorang sembahyang, boleh kan. Solat istisqa seorang-seorang boleh, bacalah sunat, bacalah jahar kuat kan. Maknanya kalau dia seorang-seorang di rumah sembahyang sunat hari raya kan, ada tak orang sembahyang sunat hari raya seorang-seorang? Ada, tahun ni ada lah ni. Itu pun kalau ya, kalau dia nak lah kan, ataupun dia terlepas kan biasa kan kita kalau tiap-tiap tahun kalau sembahyang raya di masjid ke, mesti ada geng-geng yang lambat ni kan. Dia tak biasa ya, dia tak lah sunat raya kan setahun dua kali. Dia jenis lambat kan. Tadi subuh tak datang pula surau, kita dah beritahu ya, solat sunat besok, solat sunat hari raya pukul 8 contoh kata, atau pukul 7, adalah waktu je kan. Dia datang dah habis, solat sunat raya, datang dengan anak dia kan, tengok imam tengah khutbah kan, dia pun kata ke anak ni, selamat kita, sempat lagi kata dia. Dia pun dia dah biasa datang solat Jumaat masa khutbah, kan. Diingatkan solat raya ni pun sama macam solat Jumaat, datang imam khutbah untuk khutbah raya, dia pun duduk kan. Biasa kalau solat Jumaat lepas khutbah baru sembahyang. Ini lepas khutbah orang balik,
Dia tanya pada anak, oh agaknya masjid ni dah tukar mazhab agaknya. Dia cakap kat anak dia. Ini contoh, tak ada kena-mengena dengan orang yang dah mati, kan? Jadi maknanya apa? Rajin-rajinlah besok nanti bila dah PKP dah tak ada, masjid kita dah buka balik, rajin-rajinlah pergi sembahyang berjamaah, kan? Bukan hanya pada hari Jumaat tetapi pada setiap hari, walau boleh setiap waktu kita solat berjamaah. Itu yang paling cantik dan paling indahnya. Ya. Ini tak dapat datang sembahyang, tak dapat apa maksudnya, tak dapat pergi sembahyang, tak pergi masjid, ya, tak dapat pergi masjid, tarawih sebagainya. Masing-masing duk ni kan, duk bising bila lagi nanti dah buka, kau jangan tak datang pula. Kata orang Melaka, ku sesah kau seorang-seorang nanti. Ya. Baik. Dia kata okey, saya sambung sini. Dia kata ulama mazhab kami berselisih pendapat mengenai bacaan Al-Quran dalam solat pada waktu malam. Ini umum dalam solat sunat pada waktu malam. Apa saja solat sunat. Pendapat yang lebih kuat, suara tidak dikuatkan. Ya. Manakala pendapat yang kedua ialah dikuatkan suara. Ya. Adapun pendapat ketiga yang dipilih oleh Al-Baghawi di sini dia kata mana tadi? Okey. Pendapat Al-Baghawi kata dengan kadar di antara suara yang kuat dan perlahan. Ya. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ada yang menggunakan dalil yang ini kan. Maknanya antara kuat dengan perlahan. Ya. Sekiranya, so dia kata mana tadi? Ni. Walau fatahu salatun bil laili faqadaha bin nahar. Ini lain pula cerita dia. Au bin nahari faqadaha bil lail fahal yu'tabaru fil jahri wal israri waqtal fawat am waqtal qada? Wa fihi wajhan li ashabina adharuhuma al-i'tibar bi waqtil qada. Okey dia. Dia kata ulama mazhab kami berselisih okey. Sekiranya seseorang tertinggal solat pada waktu malam, dia ni cerita qada. Kan? Ya. Sekiranya seseorang tertinggal solat pada waktu malam, dia tinggal solat subuh contoh, ya. Maka dia boleh menggantikannya pada waktu siang, dia qadanya pada waktu siang. Ya, bukan sengaja nak qada. Maksud saya itu sengaja tak sembahyang subuh sebab tahu boleh qada. Itu bukan. Itu menempah neraka namanya. Maksudnya terluput kan, terlepas, ya. Saya kata maka dia boleh menggantikannya pada waktu siang. Atau jika dia tertinggal solat pada waktu siang, dia boleh menggantikannya pada waktu malam. Maka adakah bacaan yang kuat atau perlahan dikira mengikut waktu yang tertinggal atau waktu yang diqada? Ada dua pendapat di ulama mazhab kami mazhab Syafi'i. Yang lebih kuat ialah dikira mengikut waktu qada, ikut keadaan masa dia qada tu. Kalau dia qada subuh, dia sembahyang siang, qada subuh tadi, jangan dia baca kuat, baca perlahan. Ya. Dia tak mengikut waktu yang dia terlepas tu atau tertinggal itu, tapi ikut waktu yang dia masa dia qada tu waktu apa. Kalau siang jadi perlahanlah, baca perlahanlah. Kalau dia qada tu malam, ya, walaupun dia qada tu solat zuhur, tapi dia kata dia tertinggal tadi siang pergi kerja, tertinggal asar, terlepas asar contoh, kata qada pada waktu maghrib, so dia boleh baca kuat. Ya, mengikut waktu yang diqadanya itu. Sekiranya dia menguatkan, okey, ni yang baru pula. Dia kata walau jahara fi mawdi'il israr atau asarra fi mawdi'il jahri fa salatuhu sahihah walakinnahu irtakaba al-makruha wa la yasjudu lis-sahwi. Wa alam anna al-israra fi al-qira'ati wa takbirati wa ghayrihima min al-adhkar huwa bi an yaqulahu bihaythu yusmi'u nafsahu
wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsah idza kana sahih as-sam'i wala 'aridun lah fa in lam yusmi' nafsahu lam tasihhu qira'atuhu wala ghairuhuma min al-adhkar bila khilaf. Ini apa namanya, ada dua isu. Pertama dia kata sekiranya dia menguatkan suara pada waktu yang dibaca perlahan atau merendahkan suara pada waktu yang dibaca kuat. Masa siang patutnya perlahan, dia bantai baca kuat. Ya, kecuali sembahyang raya dan sembahyang istisqa tadi lah kan. Ya, maka solatnya dia kata tetap sah. Dia tertukar kan, masa perlahan kuat, masa kuat perlahan. Ya, maklumlah waktu PKP naik Zuhur tiba-tiba baca kuat kan, terlupa awak sembahyang Zuhur kan. Pernah berlaku tak? Siapa pernah berlaku? Kan, sah sembahyang tu, cuma dia telah melakukan perkara yang makruh, tetapi tidak perlu sujud sahwi, tak payah sujud sahwi. Kalau dah terkuat tu perlahan akan jelah kan, kita kadang terlupa ya. Macam-macam benda nak fikir kan. Ketahuilah bahawa merendahkan suara dalam bacaan Al-Quran, takbir dan zikir-zikir yang lain bermaksud mengucapkannya sekadar didengar oleh diri sendiri, yusmi'u nafsah. Ini ada beberapa kekeliruan ya. Ada yang kata kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak sah. Saya kata dan kita tengok dalam kitab-kitab ya, itu sah sebab dia masih boleh dengar lagi suara dia, dan itulah saya rasa itu lebih baik ya, sebab dia tidak mengganggu orang lain, sebab dia sendiri, dia seorang aja dengar, daripada dia baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kuat kan, dia dengar, orang lain boleh dengar. Patutnya untuk dia seorang, sebab tu namanya israr, namanya baca sir, rahsia. Dah semua orang dengar, bukan rahsia je lah. Orang sebelah boleh pula salah tajwid orang sebelah, dan dia pula orang sebelah boleh betulkan tajwid pula dah. Dah tak rahsia dah lah kan. Israr kan, maksud sir mana apa, rahsia. Kalau dah dia baca semua orang boleh dengar, sampai totok imam depan boleh dengar, dah bukan rahsia dah kan, dah bukan rahsia. Jadi tak kena dengan yang sepatutnya. So dibaca untuk diri je sendiri. Kalau dibaca dengan suara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah boleh, tapi untuk dia sendirilah. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Ya, yang tak boleh apa? Baca mulut bergerak, menguit, tapi suara tak dengar langsung, hanya seolah-olah dibaca dalam hati. Itu tidak sah. Sebab dia sendiri pun tak dengar apa yang dia baca. So tengok dia kata dia mesti mengucapkannya dengan membuatkan dirinya mendengar ucapan tersebut dalam keadaan pendengarannya baik dan tiada halangan. Maknanya apa dia punya ukuran dia? Pertama, telinga dia okey, bukan ada masalah, ada masuk apa ke apa, keadaan biasa. Maknanya telinga dia okey, dalam keadaan biasa dia memang boleh mendengar, okey, dan tiada halangan. Contoh, katalah surau dia ni atau rumah dia ni duduk ada tepi highway, contoh kata. Jadi tepi highway kan bising, lori lalu memang tak dengar lah, kita punya suara tu memang tak dengar. Atau kalau bersembahyang jemaah, imam punya suara tenggelam kerana lori kan, so bunyi lori tu. Jadi kalau ketika dia lori tu tak ada, dia dengar, tiba-tiba lori tu lalu, dia tak dengar, maka itu dikira sah. Maknanya dipandang ketika tidak ada sebarang arid mana apa, benda yang mendatang ya, tanpa ada benda yang mendatang yang mengganggu pendengaran dia. So itu dikira mendengar. Contohlah kita sembahyang di tempat yang bising kan, tempat yang bising, suasana bising ya, dan kita tak boleh dengar bacaan kita, tapi kita baca dengan bacaan yang kalau tak bising tu kita boleh dengar, cukup. Tak payah kita nak kuatkan suara sampai nak bagi kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, tak payah. Lagi senang pergi sembahyang tempat lain, habis cerita. Lebih baik, sebab kita nak dengar bacaan kita. Jadi pergilah sembahyang tempat yang apa nama, yang sunyi, yang sesuai. Ini sembahyang dekat tempat bising memanglah kan. Tapi kalau contoh kata kalau
kilang contoh katakan. Memang kilang tu bising, tempat sembahyang itu je ada. Contoh itu masail ni macam-macam kan, masail ni. Jadi begitulah dia punya ukuran dia. Ukuran kata baca dengan baca untuk diri sendiri itu. Jika dia tidak mendengar, maka bacaan Al-Quran atau zikir-zikir yang lain tidak sah tanpa sebarang khilaf. Tak boleh. Dia tak sempurna rukun qauli, dipanggil rukun qauli itu. Tidak sempurna rukun qauli. Rukun qauli mesti didengar, ya, walaupun dengan bacaan sir untuk diri sendiri. Adapun bacaan jahar jelaslah kan, untuk dia dan orang untuk makmum dia lah kan. Itu maksud dia, ya. So boleh faham insya-Allah. Tayyib. Kemudian dia kata faslun, qala ashabuna yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati an yaskuta arba'a sakatatin fi halil qiyam. Ini kata empat tempat yang sunat imam berhenti sekejap. Dipanggil saktah. Tapi ini bukan saktah macam kita belajar dalam tajwid tu tuan-tuan. Kita istilah-istilah ni kita kena tahu. Kadang-kadang istilah sama, ya, tapi dipakai pada tempat yang berbeza, maka dia benda lain. Contoh kata at-ta'min. At-ta'min. Ta'min tu maksudnya apa? Maksudnya insurans. Kan? Ta'min. Insurans pula dah. Maksudnya apa? Koperasi kan? Ta'min. Tak salah saya lah, saya pun tak ingat lah. Jadi takmin dalam fiqh cerita dia merujuk pada dua lah maknanya. Takmin yang itu, ya, takmin sihi kan terpanggil. Insurans lah tu, insurans kesihatan kan, takmin sihi. Ya. Kemudian apa nama insurans, betul, insurans, takmin sihi, ya. Takmin, maksud takmin juga ialah ucapan amin lepas Fatihah tu. Amin. Itu takmin juga. Jadi kita kena tengok, jangan terus tengok pada kamus. Sama juga macam cerita ada seorang dulu masa di Mesir, saya mengajar akhwat kan, di Mansurah dulu. Ada yang tanya, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz, dalam tajwid ni ada istilah mencuri Ustaz ya?" Mencuri? Saya kata, mencuri apa? Dia kata, saya tengok dalam kamus makna dia mencuri. Mencuri? Tak pernah pula aku dengar. Curi nafas ke? Bukan curi nafas, tapi mencuri, dia kata. Jadi saya tanya, dalam bahasa Arab apa? Ikhtilas. Sungguhlah ikhtilas tu kalau kita tengok kamus, maknanya mencuri kan. Jadi dia kadang-kadang dari segi bahasa, katakan dari segi bahasa dan dari segi istilah. So bila kata segi bahasa mungkin sama maksud dia, tapi istilah berbeza. Tengok istilah apa. Kalau istilah ketika itu kita belajar fiqh, maka istilah fiqh lah. Kalau istilah ketika itu kita belajar fiqh pun berbeza-beza. Ada tadi kita fiqh muamalah, fiqh tentang tentang solat, contoh kata kan, fiqh ibadah. Jadi dia ada konteks yang berbeza, istilah yang berbeza, mustalahat dia panggil kan. Jadi benda-benda macam ni kalau orang yang belajar dia tahulah. Jadi kita tak boleh terus tengok kamus. Kalau setakat nak tahu, mungkin kadang-kadang makna istilahi tu, mustalah tu ada kaitan, biasa ada kaitan lah, ada kaitan dengan makna bahasa. Tapi cuma tadi ikhtilas tu memang jauh lah kan. Ikhtilas maksud dia membunyikan sebahagian daripada harakah. Dia tak sempurna kan. Contoh la ta'manna kan. So yang nu dia tu sikit je. So itu dia panggil ikhtilas. Okey. Taib. Kemudian dia kata, okey, ada empat qala ashabuna yustahabbu lil imam fi salatil jahriyati an yasukata arba'a sakatan fi halil qiyam. Mana ketika dia qiyam itu ada empat saktah, empat tempat yang dia sunat untuk berhenti sekejap. Apa dia? Ihdaha an yaskuta ba'da takbiratil ihrami liyaqra'a du'a at-tawajjuh wali yuhrimal ma'mumun. Okey, pertama ialah hendaklah imam tu berhenti sekejap atau saktah tadi selepas takbiratul ihram supaya dia baca doa tawajuh. Doa tawajuh apa? Doa iftitah kita panggil. Doa iftitah. Dan supaya makmum boleh mengangkat takbir al-ihram. Kenapa? Bila kita menaik, bila kita jadi imam, Allahu Akbar, berhenti, jangan terus baca Fatihah.
kita sendiri baca doa iftitah. Jangan langsung tak baca, kan? Nak panjang pendek tu belakang kita, tapi baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi, itu nama tawajuh, kan? Allahu akbar kabira sebagainya. Okey, dan supaya makmum sempat nak angkat takbir, kan? Dapat ikut kita, dia dapat takbiratul ula, kan? Dapat ikut kita. Sebab ada juga yang mengatakan maksud takbiratul ula tu ialah di antara imam angkat takbir dan ketika dia baca Fatihah. Itu maksud at-takbiratul ula. Ada juga yang kata tidak, tak apalah. Tapi maknanya kita beri peluang lah pada makmum untuk ikut kita dulu. Dah semua dah kita rasa dah okey, kita pun dah habis baca doa iftitah, baru kita start baca Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, aqibal fatihati saktatan latifatan jiddan baina akhiril fatihati wa baina amin li'alla yatawahhama anna amin minal fatihah. Ini banyak, kadang-kadang saya tengok ada setengah imam ni macam ni, ya. Mana lepas baca Fatihah sekejap, saktah latifah mana sekejap je, ya, antara akhir Fatihah dengan amin tadi, supaya makmum tidak menyangka bahawa amin itu adalah sebahagian daripada Fatihah. Contoh kata, kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, amboi, dia bersambung terus. Ya, tu tidak sunat. Sunatnya apa? Waladdallin, sikit dia, amin. Jadi siapa yang kena mula amin? Bukan makmum, kita imam ni. Dan makmum jangan amin dulu, kena tengok. Kan, sebab tu kata hadis, idza ammanal imam fa aminu. Bila imam menyebut amin, maka baru start bunyi amin. saya ingatlah, lama jugalah makmum ni mengikut saya, jadi tapi sampai sekarang saya tak boleh, kadang-kadang kita nak tegur tapi terlupa masa semayang tu, kita sakit hati jugalah. Waladdallin, amin, dia dulu, saya tak sempat sebut dia dah amin terus. Aduh, nak tegur masa semayang, setiap kali semayang, bila kalau dia hadir saya gitu, kan, tak ada sebut itu, tapi maknanya rasa nak tegur, tapi habis semayang lupa, semayang ingat balik. Aduh, jadi masalah sampai sekarang, tunggu PKP habis pula nak tegur. Ada umur tidak orang tua tu, kan. Jadi contohnya, ya, maksudnya bila kita jadi imam, contohnya waladdallin, amin, bukan jadi imam je, tapi kalau makmum macam tu juga, kan. Maknanya kita sunat untuk, tapi ini cerita dalam jemaah lah, imam lah, kan. Maknanya waladdallin tu sekejap baru amin. Okey, baik, itu dia punya saktah dipanggil, ya. Yang ketiga, ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumuna al-Fatihah. Yang ni yang saya tersebut semalam ni, yang saya sentuh semalam ni, ya. Lepas amin, saktah yang panjang, lama, untuk membolehkan makmum baca Fatihah. Untuk membolehkan makmum baca Fatihah. Jadi kita sebagai imam, kita boleh agak-agak, ya, maksudnya kita diam kejap, waladdallin, amin. Okey, tunggu. Masa tu imam nak baca apa, Ustaz? Kalau rasa nak agak masa tak pandai, bacalah Fatihah dalam hati, supaya nanti bila, tapi dalam keadaan biasa, supaya, tapi dekat dalam hatilah, sebab kita nak mengagak, sempat tidak makmum ni baca Fatihah, ya, ataupun diam kejap. Tapi janganlah fikir benda lain pula, kan, dah tak khusyuk pula, kan. Jadi itu sunat, bukan wajib, ya, sunat. Ya, saya cakap terang, saya jarang saya jarang buat benda ni, kan, terutama kalau solat tarawih, sebab kita nak cepat, biasalah, kan. Waladdallin tu buat sikit je lah. Jadi memang tak sempat lah makmum nak berikan Fatihah, ya. Tapi kalau kita nak raikan begitu, kena buat macam tu, tetapi dalam kadar Fatihah yang biasa dibaca oleh orang. Jangan pula
kita tunggu adalah seorang mamat ni baca Fatihah belakang kita, kuat, kita boleh dengar Fatihah dia baca Fatihah slow, kita pun imam diam, tunggu dia habis baca Fatihah, jenuh jemaah lain. Jadi dia macam ni. Dalam solat jemaah ni dia ada suatu bacaan, kelajuan bacaan yang standard. Maknanya yang perlu diraikan ialah bacaan makmum yang standard. Kalau ada seorang hamba Allah ni dia seorang aja baca perlahan, kan, perlahan gila, kata budak muda, perlahan gila, tak perlu untuk diraikan. Sebab orang lain tidak seperti dia seorang aja tu, kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jenuh lah tuan kalau saktah nak tunggu dia habis, sila-sila makmum mufaraqah. Apalah kono imam ni keporut apa katakan, ada tu lari makmum kita, tak payah. Jadi kita kena jaga ya orang ramai, bukan dia seorang. Okey. So dalam hal ni kita kena faham. Ini etika imam ni. Kalau ini etika imam, ya. Kalau kita boleh raikan, kan? Okey. So dia kata itu yang ketiga, saktah tawilah, ya. Yang keempat, ba'dal faraghi min as-surati yafsilu biha bainal qiraati wa takbiril hawi ila ruku'. Lepas baca surah, membezakan antara bacaan dengan takbir untuk turun rukuk. Kan? Ya, lam yalid alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan terus wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jangan. Sunnatnya wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ada senggang sikit antara akhir bacaan kita, ya, bacaan surah kita lepas Fatihah tu dengan takbir turun, intiqal, nak turun ke rukuk tu. Ini apa dia panggil, 4 tempat dia panggil as-sakatat, ya. As-sakatat maknanya yang kita kena bukan kenalah, sunat dibuat, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, kan. Okey, boleh faham tak usah. Dia dalam fiqh kita belajar ni, kan, dalam fiqh solat kita belajar ni juga bila tentang apa namanya, dalam ini mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab yang, contohnya mazhab yang tidak mewajibkan makmum baca Fatihah, ya, mana tak perlu makmum baca Fatihah. Dia tak payah baca Fatihah makmum ni, imam je baca, imam dia tanggung semua. Jadi tak adalah benda ni, kan. Tak adalah saktah ni, sebab dia membolehkan Fatihah itu tidak dibaca oleh makmum. Itu mazhab lain. Dan benda tu khilaf yang muktabar. Maksud saya khilaf muktabar ni khilaf yang dua-dua ada hujah. Kan? Mazhab Syafi'i ada hujah, mazhab lain pun ada hujah. Jadi janganlah pula kita tengok orang di Malaysia ni, dah kita tahu mazhab kita mazhab Syafi'i, mazhab orang Malaysia ni mazhab Syafi'i. Kita ni tengok orang Malaysia bila lepas habis waladhdallin baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita pula sakit hati, kita pula rasa apa sebab baca Fatihah. Tak boleh macam tu, kan. Ya, jadi bila kita buat komen, apalah orang Malaysia ni lepas Fatihah, lepas waladhdallin tu, lepas Fatihah pula dah. Lepas Fatihah imam tu dia baca Fatihah ramai-ramai, kan. Jadi perkara tu kena difahami. Ya, kita kena dia bukan setakat pandai apa ilmu, tapi ada hikmah, ada kebijaksanaan. Kata macam mana Ustaz kalau imam terlalu laju hingga kita tidak sempat nak ambilkan Fatihah? Okey. Ini kena ada kaitan dengan masalah masbuk dan muafiq. Masalah masbuk dan muafiq. Sebab itu imam ni, saya tadi, kena ada suatu, imam kena tahu apakah yang standard dalam bacaan orang yang solat berjemaah, sama ada sebagai imam atau sebagai makmum. Dia imam, dia kena utamakan, dia kena tahu belakang dia ni makmum, orang ikut dia, ya. Tapi kalau dia tak, sebab itu bagi Puan Umi, kan, Puan Umi Nur Jab, maknanya apa? Sebab itu ulama fiqh buat benda ni. Mana kalau dia nak jadi imam, dia tahu
makmum perlu habiskan Fatihah. Jadi kalau dia pertama dia tak buat saktah tadi, nak bagi peluang makmum baca Fatihah, kemudian dia pula surahnya pendek pula, nampak tak? Jadi orang macam ni tak layak jadi imam sebenarnya. Tak layak jadi imam. Kalau jadi imam pun kena potong yang laun lah, senang cerita. Ada pula yang tulis potong yang laun gang. Maksud saya tak layak jadi imam, kena dikursuskan. Ya. Jadi kalau makmum tadi sama-sama masuk dengan dia, maknanya dia muafiq, makmum yang muafiq, memang secara adat dia memang boleh habiskan Fatihah di belakang imam, boleh habis. Tiba-tiba sebab imam baca laju, dia tak sempat untuk habiskan Fatihah. So dia dikira makmum muafiq. Makmum muafiq kena dan wajib habiskan Fatihahnya walaupun imam dah rukuk. Dia bagi peluang sampai apa, tak salah satu tiga rukun panjang kan. Boleh. Ya. Tak boleh dia terus, katakan dia muafiq tapi dia tak habiskan Fatihah, dia terus rukuk bersama imam, dia hilang rakaat itu. Bukan tak sah semayang, dia hilang rakaat itu sebab dia status dia ialah muafiq, bukan masbuk. Kalau masbuk dia tak boleh habiskan, dia kena ikut imam. Nampak tak? Sebab tu kita kena tahu kita ni muafiq ke masbuk. Apa beza muafiq masbuk? Ialah kebolehan untuk atau kemampuan untuk menghabiskan Fatihah, membaca Fatihah secara sempurna, ya, di belakang imam ketika kita masuk. Contohnya imam masa tu tengah baca surah Qul huwallahu ahad pula tu, kita masuk, so confirm kita takkan habis, ya, takkan habis baca Fatihah kalau baca Fatihah. So kita jadi makmum yang masbuk, so ikut hukum masbuk. Apa hukum masbuk? Bila imam rukuk, dia kena ikut rukuk, tanpa menghabiskan bacaan dia. So dia dapat rakaat itu sekiranya dia dapat tumakninah bersama-sama dengan imam dalam rukuk dia. Faham, ya? Dapat. Itu untuk masbuk. Kalau dia masuk sama-sama dengan imam, maksud saya sama-sama tu, maksud imam Allahu Akbar, dia pun belakang Allahu Akbar, adat dia memang boleh habis Fatihah sebab dia sama-sama dengan imam. Tapi disebabkan imam ni no school sikit, kan, so dah lah dia tak buat saktahnya satu, kemudian dia baca surah pendek dan laju pula. Jadi menyebabkan makmum tak sempat nak baca Fatihah secara so dia muafiq, dia memang muafiq, ya, dan dia boleh habiskan bacaan Fatihahnya, dan tak boleh turun. Maksudnya tak boleh ikut, tak boleh macam orang masbuk tadi, tak boleh. Dia mesti habiskan. Habis Ustaz, kalau dia dah terturun Ustaz, dia muafiq tapi dia tak habiskan Fatihah, so dia kehilangan rakaat itu, ya, so dia kena qada. Maksudnya lepas habis salam nanti, imam dah habis salam, dia kena naik tambah lagi satu rakaat. Itu cerita masbuk muafiq. Masbuk muafiq ni cerita panjang tuan-tuan. Ya, saya masa berkursus dulu, ya, pening jugalah kita ni, kan. Nak mengkelokaikan ketua ni 9 kan. Oi, bukan benda senang, banyak benda kan. Baik. Mana tadi? Okey, itu tempat ni kata. Saya dah sebut dah. Okey. Muka surat 117, diam pada tempat ketika berdiri. Saya dah sebut tadi dah, tak payah saya ulang baliklah, ya. Kemudian yang fasal yang baru, faslun yustahabbu li kulli qari'in kana fi salati aw fi ghairiha idza farigha min al-fatihati an yaqula amin, wal ahadithu fi dhalika kathiratun mashhurah. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وآمين بسكتة لطيفة، ومعناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع الله هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى،
wa ankara al-muhaqqiquna wal jamaahiru hadha wa qila huwa ismun ibrani ghaira mu'arrab. Oh, ini panjang cerita. Ya, cerita apa ni? Cerita amin tuan. Cerita amin je ni. Panjang khilaf itu. Dia kata apa? Sunat mengucapkan amin selesai membaca Fatihah. Apabila seorang pembaca Al-Quran selesai membaca surah Al-Fatihah. Tengok di dalam atau di luar solat. Kadang-kadang di luar solat kita tak baca kan. Jadi sebenarnya sunat kita baca juga. Ya. Sunat baginya untuk mengucapkan amin. Ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, amin ni macam mana harakat Ustaz? Berapa harakat Ustaz? A berapa, min berapa? Pertama kita kena tahu bahawa amin ni bukan ayat Quran. Ini hadis Nabi. Jadi bila kita baca dia, ya, tak tertakluk pada hukum tajwid. Maknanya nak baca a tu panjang mana ke min panjang mana tak ada masalah. Tapi kalau kita nak apply tajwid pada amin, boleh, tak ada masalah. Pun tak ada masalah. Jadi jangan kita bergaduh. Jangan baca amun sudah. Itu dah mengubah. Itu bukan tajwid lagi dah. Itu dah memang habis dah. Kan? Waladhdallin, amun kata. Habislah. Ya, dia bukan amun, dia amin. Nak baca a panjangnya, nak ikut, ya, kalau ikut tajwid dia mat apa tu? A tu. Mat asli je kan. Ya, ataupun mat badal kan, amin. Okey, so bila mat badal kita baca 2 harakat, 2 harakat kan, tak apa, boleh. Tapi kalau panjang lebih Ustaz, tak ada masalah, dia bukan ayat Quran. Ya, nak ikut tak nak ikut, terpulanglah. Kalau orang kampung pula dia ada bunyi dia tu kan, waladhdallin, amin. Orang kampung kan, adalah tempat kampung mana tak nak sebut lah kan, marah pula kan. Adalah orang kampung tu kan, ada lagu tu, amin kata dia. Bagus pula tu kan. Ya, jadi a tu kalau ikutkan, kalau kita nak baca mat badal, bagi yang bukan hafz ada was baca 2, 4, 6, ada sampai 6, boleh baca sampai 6 kan. Bagi qiraat, bagi riwayat warsh, min mat arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tak apalah. Bacalah macam mana pun, dia bukan ayat Quran, ya. Dia bukan ayat Quran. Baik. So dia kata, banyak hadis yang masyhur berkenaannya yang kami telah kemukakan pada fasal yang sebelum ini, iaitu sunat baginya memisahkan antara akhir suratul Fatihah tadi saya sebutkan kan, waladhdallin, okey, dan ucapan amin dengan diam seketika. Jangan baca waladhdallin amin, jangan macam tu. Waladhdallin amin. Ya, ni bukan saktah macam saya sebut sekali, bukan saktah yang macam kita baca saktah manraq balrana iwaja qayyimah, bukan itu. Itu saktah lain, ini saktah lain. Ini saktah boleh ambil nafas, yang itu saktah tak boleh ambil nafas. Ada pula yang keliru sekarang, saya risau juga ni, sebab ramai belajar tajwid kan. Itu cerita tajwid, yang saktah yang kita belajar itu cerita tajwid, cerita qiraat. Yang ini dalam fiqh. So yang ini boleh ambil nafas, waladhdallin. Bukan macam itulah, maksud saya tak bukan kena kena tahan nafas, tidak kan. Sebut amin, ya. Dia kan tahan nafas sampai amin, hilang nafas sebab tak tahan nafas. Maksud kalimah, okey, ni kata banyak cerita ni. Maksud kalimah amin ialah ya Allah kabulkanlah. Okey, amin dia panggil apa? Isim fa'il amar. Ingat ni, isim fa'il amar. Amin ni dia punya i'rab dia isim fa'il amar. Dia isim, tapi isim bagi fa'il amar. Ismu fi'li amrin. Apa maksud dia? So maksud dia adalah fa'il amar lah. Apa maksud dia? Contoh kan, ya Allah kabulkanlah, fa'il amar, maknanya talab, permintaan. Ya, fa'il talab lah. Sebab ada ulama kata kalau kita macam ni, sesuai kita panggil fa'il talab lah, permintaan. Ya Allah kabulkanlah. Apa isim dia? Amin. Itu dia.
Ya, isim fi'il amar dipanggil. Kemudian ada yang berpendapat maksudnya ialah maka jadikanlah sedemikian, lakukanlah, tiada siapa yang mampu melakukan semua ini melainkanmu. Maksud amin tu, jangan sia-siakan harapan kami. Masya Allah, macam-macam ni takwil ulama kan. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Ia adalah petanda Allah ke atas hambanya, iaitu dia menolak segala malapetaka daripada menimpa mereka. Ia adalah kedudukan di dalam syurga yang hendak diperoleh oleh orang yang mengucapkannya. Ia adalah salah satu dari nama Allah. Ada juga yang kata amin ini salah satu daripada nama Allah. Namun para muhakkik dan majoriti ulama menolak pendapat ini, bukan. Ya. Ia adalah kata nama dalam bahasa Ibrani. Sampai macam tu pula bahasa Ibrani yang telah dijadikan bahasa Arab, dia mu'arrab dipanggil, ya, isim mu'arrab. Kemudian dia kata qala Abu Bakr al-Warraq huwa quwwatun lid-du'a'i wastinzali lirrahmah wa qila ghairu dhalik. Apa maksud dia? Kata Bakar al-Warraq, ia adalah kekuatan kepada doa dan permohonan agar diturunkan rahmat. Okay? So dia kata dan ada juga pandangan yang selain daripada semua pandangan ini. So banyaklah pandangannya. Apa yang penting untuk kita ialah jangan tinggal sebut amin setiap kali lepas baca surah Al-Fatihah, sama ada di dalam ataupun di luar solat. Itu diizinkan. Dan dia tidak termasuk dalam kata-kata asing, walaupun dia bukan bukan ayat Quran, tapi dia masuk dalam hadis. Jadi masuk dalam zikir, dalam bacaan-bacaan yang dibenarkan untuk kita baca dalam solat. Itu kita kena faham. Okey. Kemudian dia kata wa fi amin lughat. Ni ada cerita ni. Ada cerita rupanya saya terlupa. Ada cerita tentang berapa macam mana nak baca amin ni kan. Wa fi amin lughat qala al ulama afsahuha amin bil mad wa takhfifil mim. Wa thaniyah والثانية بالقصر وهاتان مشهورتان والثالثة آمين بالإمالة مع المد حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. Ada juga qiraat kan, walaupun dia bukan ayat Quran. والرابعة بتشديد الميم مع المد حكاها عن الحسن والحسين ابن الفضيل قال ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال معناه قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا. هذا كلام الواحد وهذه الرابعة غريبة جدا فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. Apa maksud dia? Dia kata terdapat beberapa cara sebutan bagi kalimah amin, lughat, dialek, ada macam-macam dialek nak sebut amin ni. Dia kata yang paling fasih menurut ulama ialah amin dengan mad, ya, dengan memanjangkan. Dia kata dengan mad, memanjangkan hamzah tanpa mentasydidkan mim, maknanya amin yang kita biasa buat, amin, ya, amin, ya, panjang. Tapi dia kata maksud tu panjang, amin, tapi dia tak sebutlah yang mana panjang ni. Dia kata bil mad. Biasa kalau bil mad ni panjang lah, a pun panjang, min pun panjang, kan. Wa takhfifil mim maknanya tak ada sabdu pada mim itu. Yang kedua bil qasr, ya, memendekkan hamzah. Tu pendek, ya, tapi min tu panjang lah maknanya, amin, kan, macam kita biasa buat lah, amin. So dia kata cara pertama dan kedua dia adalah pendapat yang masyhur, betul lah kan, maknanya macam kita buat lah kan. Kadang-kadang tu panjang, amin, ataupun pendek amin. So dua-dua tu adalah yang yang masyhur lah. Dua-dua masyhur. Yang ketiga dia kata ya, amin, dia bukan amin, imalah, amin daripada Hamzah dan Kisai, kan, bukan Hakah Al-Wahidi ni Imam Al-Wahidi sebut ni daripada Hamzah, Kisai kita pun tak pernah dengar kan benda ni. Dia kata disebut secara imalah pada Hamzah sepanjang di antara huruf Hamzah dengan mim. Cara ini dijantakan oleh Al-Wahidi daripada Hamzah dan Al-Kisai.
Amin. Tu dia. Ya. Kemudian yang keempat kata dia bitasydidil mim ma'al mad. Lagi play sikit lah kan. Amin. Itu dia. Itu pendapat yang keempat. Ya. Okey, dia kata Al-Wahidi menyatakan daripada Al-Hasan dan Al-Husain ibn Ibn Fudail. Ya, beliau berkata hal ini disahkan oleh riwayat daripada Ja'far As-Sadiq. Beliau berkata maksud yang baca tadi amin tu ialah kami meletakkan matlamat hanya kepadamu dalam keadaan engkau terlalu mulia untuk mensisihkan orang yang mempunyai matlamat. Ini adalah ucapan Al-Wahidi. Namun cara sebutan keempat ini sangat asing dan kebanyakan ahli bahasa Arab mengiranya sebagai satu kesilapan yang dalam kalangan masyarakat awam. Lahnul awam. Jadi kalau dah lahnul awam, janganlah dibuat kan. Orang awam memang kadang-kadang suka buat salah kan, biasalah tu. Wa qala jama'atu min ashabina man qala fi salati batalat salatu. Sampai macam tu sekali. Sekumpulan ulama mazhab kami, mana mazhab Syafi'i berkata sesiapa yang mengucapkannya, maknanya yang baca dengan dia ada sabdu min dalam solat, maka batallah solatnya. Ya. Maknanya dalam pandangan salah satu kumpulan dalam mazhab Syafi'i, ya. Qala ahlul arabiyyah haqquha fil arabiyyatil waqf li'annaha bimanzilatil aswat fa idza wasalaha fataha an-nun aw futiha an-nun liltiqa'i sakinain kama futihat fi aina wa kaifa falam tuksar li thiqalil kasrati ba'da al-ya. Okey, apa maksud dia? Ya, dia kata ahli bahasa Arab berkata hak bacaannya dalam bahasa Arab ialah berhenti. Berhenti mana apa? Berhenti pada nun tu. Amin. Berhenti. Jangan sambung dengan perkataan dengan kalimah selepas dia. Kerana kedudukannya sama seperti suara yang diucapkan. Jika seseorang menyambungkannya, dia hendaklah membaca huruf nun dengan baris atas, kerana berlakunya pertemuan antara dua huruf baris bermati, iltiqa'is sakinain, seperti baris atas pada kalimah aina dan kaifa. Ya, dia kata huruf nun tadi tidak di baris bawah kerana sebutan baris bawah selepas huruf ya adalah sukar. Ini cerita kalau katakan sambung kan, amin bismillah, kalau kita nak sambung lah, sebaik-baiknya jangan sambung kan, amin bismillah, tak payah, jangan sambung, wakaf je, amin. Ya, ini adalah ringkasan daripada perbahasan. Dia kata fa hadha mukhtasarun mimma yata'allaqu bi lafzi amin wa qad basattu al-qawla fiha bi syawahidi wa zilat al-aqwali fi kitab tahdhib al-asma' wal lughat. Apa kata Imam Nawawi kata ini adalah ringkasan daripada perbahasan lafaz amin, dan aku turut membentangkannya secara panjang lebar beserta banyak lagi dalil dan pendapat dalam kitab Tahdhibul Lughat, Tahdhibul Asma' wal Lughat. Ini Imam Nawawi kata kalau nak panjang-panjang cerita, tengok kitab dia yang bertajuk Tahdhibul Asma' wal Lughat. Nak kata luasnya ilmu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. So orang ada ilmu tuan-tuan, dia nak panjang nak pendek kan ikut kesesuaian, ikut konteks dia. Nak panjang tengok sini, nak pendek kat sini cukup. Kan? Jadi kita macam itulah, maknanya bukan setakat ada ilmu, tapi ada kebijaksanaan untuk menyampaikan ilmu. Inilah kebijaksanaan. Dia tahu kita baca kitab ni bukan nak tahu cerita detail pasal apa, pasal benda-benda ni. So dibagi sekadar yang cukup. Yang kata apa, tidak langsung tak ada faedah, ada faedah tapi tidaklah terlampau panjang, gitu. Dia sedang-sedang sahaja. Dalam konteks ini sesuai. Tapi kalau orang nak jadi mufti, nak jadi orang alim dalam tu, dia baca kitab besar-besar lah, kan? Jangan pula tanya apa saya tak buka kitab ni, tu buka kitab ni. Jangan tanya saya. Kalau saya mampu mengajar kitab ni je lah. Kitab lain tu belajarlah dengan orang lain, apa masalahnya? Kan? Ya, jadi kita ni gitulah, begitulah caranya, kan? Ya.
Ni di sini pun dia ceritakan kalau kata ya, kalau nak sambung antara dia amin tu, nun tu mati sebenarnya. Jadi bila kita sambung kita kena bariskan atas. Dipanggil at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Baru ni saya tengok satu video, ada orang hantar di Facebook, banyak di ini. Ada satu, tak tahulah ustazah seorang buat ni, dia cerita pasal nun al-wiqayah. Ya. Dia kata kalau contohnya ya, falahu jazaa'anil husna, kan, jazaa'anil husna khairanil wasiyah, kan. Jadi dia kata yang macam tu semua bila tanwin, lepas tu ada hamzah wasal ataupun ada alif lam, kan. Hamzah wasal sebenarnya, kan. Jadi ada alif lam lah, ada hamzah wasal, lepas tu ada lam sebagai, tak kisah macam ni, mati berjumpa dua huruf yang mati, tanwin lah, dia spesifik dengan tanwin lah. Kita kata nun itu ialah nun wiqayah. Jadi kita ni tuan-tuan, ya, saya cek juga ni nun wiqayah ni apa, ya. Nun wiqayah dia ada banyak berlaku dalam fi'il, dalam kata-kata kerja, ada juga isim, tapi banyak dalam kata kerja. Contoh kata darabani zaidun, darabani, ni nun tu nun wiqayah. Akramani muhammadun, akramani, nun tu nun wiqayah, dia pada fi'il. Kan, isim ada, saya tengok apa contoh, tapi tak ada pun ulama sebut yang kata khairanil wasiyah tu, khairanil nil tu nun wiqayah, tak ada. Setakat saya baca, kalau tuan-tuan ada baca tempat lain kata ada, tolong beritahu saya. Setakat saya baca itu bukan nun wiqayah, tapi nun apa? Kalau bukan nun wiqayah, nun apa? Dipanggil nun tanwin. Nun tanwin. Apa itu tanwin? Kalau kita belajar bahasa Arab, tajwid pun sama. Apa itu tanwin? Tanwin ialah nun as-sakinah az-zaidah talhaqu akhiral isim, ya. Dan dia adalah nun yang mati, nun sakinah itu tanwin. Nun itu ialah nun tanwin, nun sakinah yang zaidah, yang tambahan, yang bersambung dengan yang ada pada akhir isim, kata nama, ya. Dia dibaca tulfadhu wala tuktab, dibaca tapi tidak ditulis. Mana tak ada dalam, dari segi tulisan tak ada. Sebab tu tak ada dalam mushaf, tak ada yang dulu ada, kan, ada nun kecil itu tak ada. Okey, nanti besok kita sambung lagi cerita nun apa, tolong ingatkan saya. Jadi dia adalah nun tanwin. Nun zaidah pun boleh, betul, tapi kalau nun wiqayah tak betul, dia nun tanwin. Tanwin tu apa? Nun lah, tu namanya nawwana, menunkan dia. Nawwana yunawwinu tanwinan, menunkan, maknanya menunkan hujung hujung isim itu. Asalnya khairu jadi khairun, jadi dhammah disambung dengan nun mati. Nun mati itulah namanya tanwin, dilafazkan tapi tidak ditulis. So ditulis dengan apa? Ditulis dengan gandaan. Gandaan harakat. Kalau dia khairu jadi khairun, dua baris depan, kan. Kalau khaira jadi khairan, dua baris atas, fathatan. Kalau khairi jadi khairin, jadi dua baris bawah. Nampak tak? Jadi itulah nun tanwin as-sakinah az-zaidah, bukan nun wiqayah. Okey, wallahu alam. Tak sambunglah besok, saya dah cerita habis ni. Bukan nun wiqayah tapi nun tanwin, nun sakinah, ya, yang tambahan dan dia bersambung dengan akhir isim. Jadi sebab apa? Jadi bila dia nun yang mati, sakinah, dia mati, lepas itu jumpa mati, kata-kata khairanil wasiyah, kan. Jadi khairan, asalnya khairan, mati nun, waktu alif lam dia ada ada lam tu mati, so ditakhallus dengan baris bawah, khairanil. Okey, wallahu alam. Minta maaf, Masjid Putra ada kuliah lepas ini, saya minta maaf terlambat sikit.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kefahaman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.